Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini daripada kepimpinan kerajaan ada berkata, Bersatu dan PAS ataupun Perikatan Nasional tidak layak untuk menjadi kerajaan persekutuan. Makna kata, mana-mana kepimpinan PN tidak layak untuk memimpin negara, apatah lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Dan pada akhirnya, tindak balas daripada kepimpinan pembangkang melalui Bersatu yang mencabar Hassan Karim untuk mengakui Anwar dan Zahid tidak layak perintah negara. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kepada Anda yang menonton video hari ini, kita tidak boleh simpulkan Anwar dan Zahid tidak layak untuk memerintah dan memimpin negara pada hari ini, kerana hari ini sehingga sudah 2 tahun lebih Anwar memimpin kerajaan perpaduan bersama dengan Zahid timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri di dalam kabinet. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, kalau nak cakap Anwar dan Zahid tidak bagus, kenapa sehingga hari ini mereka belum dijatuhkan, sehingga hari ini kerajaan perpaduan masih berdiri teguh. Saudara-saudara, mungkin berita duka cita untuk Anwar dan Zahid sekiranya mereka dikatakan tak layak untuk memerintah negara. Tapi kita dapat lihat sekarang, adakah Zahid dan Anwar mempunyai ciri-ciri untuk tumbang dalam tempo terdekat ini? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz mengemukakan beberapa dalil dan mencabar MP Pasir Gudang Hassan Abdul Karim untuk mengakui bahawa PM Anwar dan timbalannya Ahmad Zahid bersama kepimpinan kerajaan campuran PHBN tidak layak memerintah negara. Dalam kenyataan di Facebook, Tun Faisal menyifatkan tindakan Hassan yang mempertahankan kerajaan PHBN sebagai tidak rasional, terutamanya selepas dia dipanggil oleh Lembaga Disiplin PKR pada November tahun lalu. Hassan sepatutnya mengakui bahawa salah satu sebab kepada pengundi PH mengundi Anwar dan calon PH adalah kerana janji-janji palsu yang mereka buat. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, kalaulah kerajaan PHBN tidak layak memerintah negara, kerajaan mana yang layak? Coba komen di bawah. Adakah kerajaan gabungan baru? Adakah parti komponen gabungan baru di antara PN dan PH, ataupun daripada kepimpinan kerajaan hari ini dan kepimpinan pembangkang? Tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kejutan bila viral satu berita yang menyebut kontroversi kontrak yang melibatkan dana RM16 bilion, di mana saya rasa dan saya dapat lihat dana RM16 bilion ini adalah satu dana yang amat tinggi. Adakah berkaitan dengan RM16 bilion ini terdapat salah laku? Terdapat transaksi ataupun kontrak yang mencurigakan, dan adakah kontrak ini melibatkan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim hari ini? Satu tulisan daripada Syabudin bertarikh 20 Januari mengenali siapa Leonardo SPA dalam kontroversi kontrak helikopter RM16 bilion. Baru-baru ini spekulasi muncul mengenai perubahan dalam barisan kepimpinan tertinggi ATM Angkatan Tentera Malaysia. Perubahan ini dikatakan melibatkan pengganti yang tidak berasal dari hierarki biasa 3 cabang Angkatan Tentera. Spekulasi perubahan ini dikaitkan dengan pajakan helikopter buatan Eropah bernilai 16 bilion ringgit Malaysia yang tular di media sosial, meskipun kerajaan segera menafikannya. Tetapi siapakah pengeluar dari Eropah, Leonardo SPA, dan mengapa syarikat ini menjadi kontroversi?
Leonardo sebuah kumpulan industri global yang menghasilkan berbagai jenis teknologi dalam bidang aero angkasa, pertahanan, dan keselamatan. Syarikat ini dulunya dikenali sebagai Leonardo Finmeccanica dan asalnya sebagai Finmeccanica beribu pejabat di Rome, Italia. Sebahagian syarikat ini dimiliki oleh kerajaan Italia. Apa perjanjian itu? Mereka pengeluar helikopter EW139 yang diperoleh kerajaan Malaysia melalui perjanjian pajakan RM16 bilion dengan Wetstar Aviation. Pada 23 Desember 2024, kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian pajakan selama 15 tahun dengan Wetstar Aviation untuk menyediakan helikopter bagi kegunaan agensi tentera dan kerajaan. Perjanjian ini merangkumi helikopter Leonardo yang sesuai untuk pelbagai tugas, diberikan melalui proses permintaan cadangan, request for proposal. Ia juga memberi pilihan kepada kerajaan untuk membeli helikopter dengan harga 15 juta ringgit Malaysia setiap satu selepas tempoh pajakan tamat. PM Anwar pada 28 November 2024 memberitahu Parlimen bahawa kerajaan mengeluarkan permintaan cadangan dan hanya 4 syarikat yang memenuhi kriteria kerajaan, antara lain dari segi model dan lesen. Di dalam kenyataan ataupun tulisan daripada Syabuddin Husin ini, dalam satu tulisan daripada Syabuddin Husin berkata, menurut Anwar, tiada syarikat Israel berdaftar di Malaysia. Itu pendirian kita. Secara berasingan, Menteri Pertahanan Muhammad Khalid pada satu kenyataan menyatakan Malaysia tidak campur tangan dalam urusan perniagaan mana-mana syarikat global. Ini adalah berkaitan dengan RM16 bilion, kontroversi kontrak helikopter RM16 bilion. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sebelum ini kita sudah mendengar selepas Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan selepas Anwar Ibrahim pun menjadi Perdana Menteri, akhirnya pendedahan berkaitan dengan Janawi Bawah sebelum ini, sehingga beberapa keputusan rasuah yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan Janawi Bawah, dan ini telah membawa kepada harapan penyokong Muhyiddin mungkin semakin malap untuk melihat Muhyiddin menjadi PM sekali lagi. Saudara-saudara, di dalam ruangan komen melalui channel ini berkata, dalam satu komen yang saya mau kongsi dengan Anda semua yang menonton video hari ini, setelah kita dapat lihat apa yang berlaku kepada Bersatu, ahli parlimen, wakil rakyat daripada Bersatu yang berpaling tada, dan beberapa peletakan jawatan mengejutkan. Sebelum ini Mahathir Rais kalau saya tak silap, dan 2 lagi Exco Bersatu, Pemuda Bersatu pun kalau saya tak silap letak jawatan. Jadi saya katalah, adakah dengan ini Bersatu mungkin akan bubar? Adakah Bersatu akan bubar bila-bila masa saja? Dan di dalam ruangan komen ada berkata, rakyat hendak RM600 bilion dikembalikan. Tak pasti kenyataan daripada salah satu pengguna media sosial, salah satu viewers di dalam channel ini yang berkata, rakyat hendak RM600 bilion dikembalikan. Adakah dengan ini sebenarnya Muhyiddin memang telah menyembunyikan RM600 bilion tersebut, ataupun ini hanya kenyataan daripada salah satu netizen? Jadi saudara-saudara yang saya rasa, kalau benarlah Muhyiddin Yassin
menyembunyikan ataupun menyakau sehingga Rm 600 bilion. Nah, di mana Laika Muhyiddin akan berada selepas ini? Kalau beliau disabitkan bersalah, kalau didapati bersalah berkaitan dengan beberapa kes mahkamah beliau hari ini. Nah, teman-teman puan, kalau benar dikatakan 600 bilion ini, adakah Muhyiddin Yassin sedang menyembunyikan Rm 600 bilion ini di kediaman beliau ataupun di tempat ataupun kalangan ahli keluarga beliau, termasuk menantu Muhyiddin yang kini menjadi buruan SPRM dan juga Interpol? Nah, itu hanya menjadi persoalan. Teman-teman, apa komen Anda?